Relax bro. Okey, kembali kita ke episod 26 podcast Relax Bro. Jangan lupa follow, like, share dan juga komen konten-konten yang kita keluarkan di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. InsyaAllah kalau ada mana-mana topik yang nak kami bincang pun tak salah kalau boleh letak dalam ruangan komen. Isu terakhir kita ini Dok adalah berkenaan tentang isu akaun KWSP. Yep. Dan juga sedikit isu berkaitan dengan Islam lah. Islam berkaitan dengan apa? Patuh syariah. Patuh syariah ni. Kita pergi pada KWSP lah. Yang mana dividen akaun syariah KWSP tak jauh beza dengan akaun konvensional. Kita nak merungkai sikit kejayaan pasukan KWSP. Yang ini mungkin Dok boleh komen. Saya pun tak berapa nak familiar sangat. Cuma dia kata KWSP umum dividen 55% untuk akaun konvensional dan 54% untuk akaun syariah. Pertama kali jurang antara akaun konvensional dan syariah ni dekat. Selalunya jauh besar gap dia. Mungkin 5%, mungkin 0.5% daripada 1%. Ni 0.1% je gap dia. Tak banyak. Tapi ada tak suara-suara nakal ni Dok, yang kata KWSP dia alihkan keuntungan konvensional pergi ke syariah. Itu yang gap tu nampak je kecil. Ini nakal ni. Ini mungkin Dok boleh cerita lah sikit. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya pelaburan syariah ini bukanlah hanya untuk pelaburan di negara Islam saja. Mungkin yang ni Dok boleh cerita sikit. Okey. Terima kasih. Pasal KWSP ni, pertama sekali saya ucapkan tahniah lah kepada KWSP atas usaha murni ni dengan mewujudkan akaun syariah dan berusaha untuk memastikan pencarum-pencarum Muslim dan Islam alihkan akaun konvensional mereka kepada akaun syariah. Okey. Cuma yang nakal-nakal tu saya letak tepi lah. Nakal-nakal ni dia takkan habis. Betul. Ini usaha ni kena laku berperingkat. Dia bukan sekelip mata tiba-tiba kita hari ni tutup akaun konvensional letak akaun syariah. It's not that way. Betul. Okey, sebab kita dah ada sistem ni dah lama dilaksanakan dan digunakan dalam konteks negara kita. Berapa bukan ribu, berjuta dah pencarum. So ini kena ingat, dan investment yang dibuat oleh KWSP pun berapa ribu, berapa bilion pelaburan yang telah dikeluarkan. Okey, so jadi itu yang nakal-nakal ni pada saya, sampah-sampah ni tak tepi buang masa je. Kita fokus kepada orang buat benda yang baik, yang elok. Kita tengok kat mana kelebihan kekurangan kita baiki. Betul kan? Jangan dengar Dr. Fatul Bari cakap sampah-sampah Jadi geram marah ni. Pasal benda ni benda baik pun. Benda syariah. Macam mana Padlina cakap tadi? Ini saim. Ini sohim. Sampah boleh cakap, sampah tak Sampah kasar. tak Ini saim. Okey. Terima kasih. Okey, then cuma apa yang menarik perhatian saya yang dibincangkan di kalangan ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh agamawan berkenaan dengan kita nak bersihkan mana-mana yang menggunakan akaun konvensional. Okey, dia nak bersihkan wang tersebut daripada wang yang telah dalam kategori riba. Hasil dividen yang dikeluarkan tu 5.5%. Contohnya, berapa persen daripada situ yang kita nak kena sucikan? Okey, kalau kita buat kiraan lebih kurang 66% tau. 66% daripada 5.5%. Contohlah katakan, kalau 5.5% itu 100,000 contohnya. Okey. Jadi 66% bererti RM66,000 yang perlu dibersihkan. Yang perlu dibersihkan lah. Yang perlu dibersihkan. Okey. Jadi balance tu boleh. Balance tu kita lah. Tak ada masalah. Dia boleh gunakan. Cuma saya nak bagi beberapa pandangan ulama tentang situasi yang seperti ini. Mungkin kita tengok benda tu, Allah besarnya 66,000 ni, rugilah kita, duit aku rugi. Jangan fikir yang tu. Kita kena fikir barakah harta yang kita ada tu. Jangan lihat pada nilai dan jumlah kiraan wang ringgit semata-mata. Kita kena lihat dari perspektif barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada harta kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh sayang. Jangan kira 66,000 tu, jangan macam tu. Jangan. Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah cerita ayat pasal riba, Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan riba ini sangat serius sentuhan ataupun kritikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pasal riba. Dalam hadis pun banyak hadis tentang laknat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas pemakan riba. Lebih dahsyat hukumannya.
Okey. Di penghujung ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'izatun min ba'dih. Okey. Barang sesiapa yang telah datang nasihat-nasihat ataupun pemakluman tentang pengharaman riba setelah penggunaan dia, fantaha falahu ma salaf. Maka yang lepas-lepas. Tapi yang baru ni kita kena buat urusan lain lah. Dulu kita tak tahu, mungkin kita makan dulu tak apa, selesai sudah. Mungkin kita tak tahu hukum, mungkin kita tak tahu tempat rujuk dan sebagainya. Mungkin kita tak ada lagi institusi yang berusaha ke arah yang macam ni. Tapi sekarang ni KWSP dah buat. Dah ada. Itu yang penting. Sekarang dia buat. So kita laksanakan. Ikut. Okey, apa yang telah dinasihatkan oleh para ilmuwan Islam. Okey, so jadi contohnya para ulama, contoh Al-Imam Ibnul Qayyim, dia bagi solusi dalam Zadul Ma'ad. Dia kata bagi mereka harta mereka yang ada kekotoran. Okay, sekiranya dia tu orang fakir, miskin, kau-kaunya susah ni. Okay, dia boleh ambil sikit daripada harta tu dan selebihnya diinfakkan. Okay, maknanya boleh ambil juga sikit. Dan saya teringat lagi soalan kepada guru saya, Dr. Musaf Al-Bura. Ketika saya di Jordan, ada orang tanya dalam kelas. Orang tanya ke dia, kata soalan dia, actually soalan tu soalan real, based on real story. Okay. Seorang peniaga dadah Mexican. Okay. Dia peniaga dadah kaya-raya Belanda ni. Okay. Kemudian dia peluk Islam dan dia bertaubat. Bagaimana keberadaan harta dia? Dia tu daripada perniagaan haram. Okay. Sebab semua harta dia daripada situ. Dia tak ada lagi pada sumber-sumber lain. Okay. So jadi kata Syekh Musaf Al-Bura, ini kata ulama ni, bukan kata harta tu halal, harta tu tak halal. Harta tu tetap haram. Okay. Tetapi kata Syekh, kalau sekiranya dia infakkan semua, sedekahkan semua, dia bersihkan harta, dia tak ada apa. Dia fakir miskin. Tak boleh. Dia kena ambil sedikit peninggalan itu untuk pengurusan kehidupan dia. Okay. The rest juga kan. Maknanya ada peluang dibolehkan. Sama dengan fatwa Al-Imam Ibnul Qayyim tadi. Bukan nak kata harta dadah tu halal, tak. Jangan salah faham. Tetap tak halal. Okay. Tetap tak halal. Okay. Tapi dia boleh ambil proses untuk dia punya ni. Dan infak tu dapat pahala tak? Tak dapat pahala apa. Cuma apa yang dia dapat pahala, kebertanggungjawabban dia untuk dia bersihkan harta. Dan dia rela. Dia rela. Itu pahala dia. Lepas tu kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, dia kata apa? Cara nak infak ni boleh banyak. Pergi buat masjid, buat jalan, bagi fakir miskin makan, bagi asnaf makan, bagi bantuan pada orang yang memerlukan, tak ada masalah. Itu bersihkan. So jadi banyak cara nak buat. Jadi perkara pokok sekali, jangan fikir soal jumlah 66% tu. Jangan fikir. Fikir barakah rezeki hasil daripada kita infakkan harta kita. Barakah untuk kehidupan kita. So jadi jangan terpengaruh lah. Pasal saya tengok ramai yang duk komen kata besar sangat. Ini dah orang tak mau letak dalam akaun syariah. Sebab akaun syariah ni makan besar sangat. Tapi kalau tak silap saya, KWSP punya dalam portfolio syarikat yang patuh syariah ni pun melebihi jumlah akaun pencarum syariah tu sendiri. Maksudnya they really serious put their effort on syariah compliance investment. Tapi dan ada juga pandangan, satu lagi cerita. Ada orang duk bahas juga percampuran investment ni. Investment dan tempat halal ada, tempat haram ada. Okey. Satu, kita nak buat macam mana ini telah berlaku. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni pendirian mereka yang lama yang mungkin jahil, tak tahu ke apa ke. Okey, dia orang dah buat dah. Okay. So benda tu ada contohnya mungkin. Sebab tu ada satu perbincangan di kalangan ulama bila Nabi bahaskan, bila Nabi sebut pasal soal kan kita umat Islam dilarang makan dalam pinggan mangkuk perak. Dalam kitab-kitab fiqh, kalau kitab hadis, kalau kita tengok dia ada babu al-awani. Awani ni maksudnya berkenaan dengan pinggan mangkuk, ada bab khas tau. Hukum hakam pasal pinggan mangkuk. Kenapa? Kerana bila kita bermusafir, contohnya kita makan pinggan mangkuk orang bukan Islam dan sebagainya. So ada perbincangan khas topik itu. Termasuk bab ni. Kenapa? Kerana satu ketika hadis sebut jelas, tak boleh makan dalam pinggan mangkuk daripada emas dan perak. Haram.
Haram. Memang tu jelas lah. Islam agama tak bagi. Tetapi satu ketika Nabi SAW bila ada pinggan yang pecah, Nabi pernah arahkan sahabat tampalkan pinggan tersebut dengan perak. Dengan perak. Tampal boleh lah. Tampal dengan perak. So, dan demikian juga pakaian sutra. Okay. Jumlah kategori sutra yang dibenarkan tu ada 3 ataupun 4 jari. Disebut dalam teks hadis. Oh, okay. Boleh pakai lah, sutra, tapi ada walhal sutra tak boleh kan? tak boleh pakai maksudnya. Okay. So, ini saya nak cerita dia ni. Maknanya, apa yang ulama-ulama fiqh bahaskan. Okay, pertama tentunya kita kena avoid. Orang Islam kena avoid sutra ni. Orang Islam kena avoid makan dengan pinggan mangkuk yang daripada perak ni. Tapi bila dalam kategori perkara yang halal itu melebihi dengan jumlah yang lebih besar atas perkara yang haram, ada pandangan yang mengatakan harus. Sebab tu dinilai oleh majlis ulama antarabangsa dan sebagainya soal investment, total investment tu, sebab orang dulu kan mungkin jahil tak tahu. Lepas tu bila datang orang yang baru, yang belajar, yang faham agama, dia mula usaha untuk syariahkan investment. Jadi duk tarik sikit keluar. Macam KWSP lakukan ini. Mungkin ada tinggal berapa persen lagi. Yang besar itu investment kepada patuh syariah yang besar itu, insya-Allah mudah-mudahan yang kecil itu makin mengecil. Bukan kata menghalalkan tak, tapi insya-Allah benda tersebut diampuni. Based on case yang disebut tadilah. Sebab itu fatwa-fatwa yang kontemporari meneliti perkara tersebut secara lebih halus. Jadi sekali lagi saya nak ambil kesempatan nak ucapkan tahniah kepada KWSP atas usaha ini, dan kepada pejarum-pejarum, berusahalah untuk patuh syariahkan hasil dividen-dividen yang telah kalian perolehi. Dia tak senang dok sebenarnya. Kalau bila dok cakap tadi kan, saya banyak juga fikir bila ada kawan-kawan kita yang mungkin buat investment dia tak patuh syariah. Jadi kita nak mencuci lah, kita cuci kita punya pendapatan kita ni, nak make sure dia syariah compliance. Kita kena orang kata let go lah 66% tu kan tadi dok kan. So kadang-kadang my point is kita nak bawa kepada ni, alang-alang cerita pasal duit nak bawa kepada ketersediaan kita ni sebagai orang Islam ni untuk bersedekah. Sometimes it's very hard. Ini orang kata nak let go 66% pun dok. Kita ni manusia biasa yang melihat berduit dalam keadaan yang sangat kritikal, ekonomi pun tak cantik. Dia jadi macam, betul ke ni aku nak kena let go 66%? Aku nak sedekah kat masjid pun kadang berat. Sebab semalam saya sempat asar dekat masjid Pusat Bandar Damansara. Lepas asar tu dia ada tazkirah kan, cerita pasal sedekah. Nanti ingat tengok sedekah ni, kata orang memang dia kata orang susah nak bersedekah. Sampai ke satu tahap yang di mana di hujung nyawa dia rasa dia patut sedekah. Tapi masa tu dah terlambat lah. Perkataan sadaqah ni dalam bahasa Arab daripada asal perkataan sadaqah. Sidq, membenarkan. Bila kita bersedekah, kita memberi. Kena membenarkan lah. Okay, dia ada banyak membenarkan tu. Kita membenarkan orang ambil lah harta kita tu. Satu. Kedua, kita membenarkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, iman kan as-sidq. Antara maksud iman, membenarkan. Antara maksud dia. Membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang kelebihan sedekah. Kita kena ada keyakinan tu. Okay, baru kita jangan ingat kadang-kadang orang dia very simplistic dia, kita aku bagi kenapa aku tak kaya lagi aku dah bagi banyak. Itu satu hal lagi tu. Itu satu hal lagi tu. Dia tak aku kena sedekah ni, lepas ni murah lagi sikit aku. Aku bagi lagi banyak tu, kenapa aku makin kurang harta aku ni? Kalau aku bagi. Dugaan dia tu. Dia tak fikir bahawasanya Allah balas melalui pelbagai cara. Tak semestinya Allah balas melalui cash. Rezeki, bila kata rezeki ni apa saja. Kesihatan yang baik, kebahagiaan, macam-macam. So kita kena be very positive. Sebab tu dalam hadis dituntut untuk kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Ni sedekah sidq. Kita kena faham definisi rezeki tu. Definisi rezeki tu bukan semata-mata wang ringgit lah. Dia banyak lah. Ini bila you, sebab kita pun, saya pun dah makin tua kan. Dulu macam tu. Dulu saya mengaku dok, saya ada orang kata pemahaman tentang sedekah ni macam kata kita pun
belajar kan. Tapi makin lama makin kita faham bahawa yang rezeki yang Allah bagi bila kita sedekah tu, bila dok cakap, ni kenapa aku tak kaya-kaya ni? Saya pun pernah sampai dalam keadaan tu. Kita susah. Tapi kita ni bila itu susah, kita nak rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita pun tahu, kita kena sedekah. Dia macam investment tau. Dia macam investment. Kita pun invest. Sedekah tu investment dengan harapan Allah Ta'ala bagi banyak. Tapi yalah, masa kita muda-muda ni pun pandai sangat pun. Tapi lama-lama kita belajar bahawa rezeki Allah Ta'ala tu bukanlah setakat RM1. Yang saya belajar, bila kita sedekah, bila kita redha, kita sanggup bagi, akan ada rezeki-rezeki lain. Yang penting kesihatan lah. Orang kata health is gold kan. You bila dapat kesihatan yang baik tu, macam-macam yang boleh buat. Macam-macam rezeki boleh buat. So kalau kita boleh faham definisi rezeki untuk yang muda-muda, yang bukan macam kami yang dah sedikit tua kan, definisi rezeki ni bukan setakat RM1. Nak sedekah, kalau kita sedekah kita fikir macam investment ni, and then we have a problem lah. Sedekah ni bukan besok sedekah, besok dalam bank ada duit banyak. Lagi boleh kita fikir pasal investment, tapi dalam kita konteks fikir investment konteks lain lah. Akhirat. Banyak, terlalu banyak nas dalam Al-Quran penganjuran sedekah. Sebab kena ingat, Islam datang untuk mengangkat kemiskinan. Itu matlamat dia. Sebab itu, di samping orang kaya dituntut bersedekah, dituntut orang miskin berusaha keluarkan diri daripada kemiskinan. Sebab tu dia baru balance. Sebab dia tak boleh datang ni teruskan bersedekah, orang miskin teruskan miskin. Tak boleh. Dia tak boleh. Matlamat dia adalah orang kaya datang dituntut bersedekah, orang miskin dituntut berfikir untuk keluar daripada kemiskinan. Baru dia balance. Betul. Okay, itulah 4 topik kita hari ni, episod Relax Bro Podcast yang ke-26. Semoga apa yang kita bincang hari ni memberi manfaat, dapat memberi sedikit ilmu. Di bulan Ramadan ni kita pun nampak, saya pun macam lemau sikit kan. Dia tak adalah agresif sangat. Kalau tidak dia, tapi agresif tadi pasal transport tu agresif lah dok kan. Syok cerita kan. Tapi dia macam lemau sikit, mata pun nampak macam kuyu kan. Jadi insya-Allah bukti berpuasa. Jangan bukti puasa. Jangan lupa follow kami, like, share dan komen kami di semua media sosial kami, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. InsyaAllah memberikan kami lebih kekuatan untuk membina konten-konten yang memberi manfaat dan juga memberikan ketenangan, selaras dengan kita punya nama podcast kita, Relax Bro. Harap semua relax. Jangan terus jam nak balun, jangan terus jam nak buat conclusion, lagi-lagi di zaman di kala kita tengah berpuasa ni. Banyakkan usaha baik dan insyaAllah kita dapat amalan yang baik di bulan Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax bro.